Apa saya tulis kat sini dalam kitab dah ada. Ni cara kita nak belajar. Bila kita tengok kat kitab, ni pengalaman isteri saya belajar lah. Isteri saya dia kalau belajar, dia habis dalam kitab, suruh salin balik kat buku dia. Walaupun dah ada kat kitab. Saya suruh dia buat gitu. Bila dia buat gitu, dia dapat. Kalau ada peksa dekat surau masjid, saya kalau belajar kadang saya buat peksa. Dia seorang yang boleh buat. Orang lain untuk jawab. Dia salin apa tani dia salin balik. Sampai pernah ada kakak tu tanya dia, kenapa salin balik? Dalam kitab kan ada. Memang. Kalau kita tak salin balik, selalu kita dapat. Jadi bila kita salin, kita baca, kita tulis, tangan kita bagi signal kat otak, ni sunat. Apa? Basuh 2 tapak tangan sampai pergelangan. Waktu nak basuh bila? Sebelum kumur. Tu waktu nak basuh bila? Sebelum kumur. Ni, tapak tangan ni. Ni. Tapak tangan. Kalau tak basuh sini, tak apa. Ni tapak tangan je. Tapi selalu kalau kita basuh macam ni, selalunya belakang kena air lah. Betul tak? Ni. Tengok saya nak cerita susunan Susunan. Sunat ni, mula-mula dia baca. Baca 2 benda. Apa? Ta'awuz. Lepas tu baca? Basmalah. Baca? Basmalah. Basmalah ni bismillah lah. Ta'awuz ni a'udzubillah. Tengok dia punya flow. Saya nak tunjuk dia punya flow Lepas ni, flow dia basuh apa? Ni. Ni kita buat kata ni. Lepas tu sini, basuh. Basuh 2 tapak tangan. Okay. Lepas tu, dia punya flow lagi, turun lagi. Basuh apa? Basuh pula lagi apa? Kumur. Ni kita tengok dia flow ni. Nanti saya terangkan. Lepas tu, dia ada flow ke bawah lagi. Nama dia apa? Sedut air hidung. Okey. Kita nak tengok apa ni? Kalau tak belajar, benda ni kita tak tahu. Kalau tak belajar, benda ni kita tak tahu. Apa ni? Hikmah. Dalam kitab-kitab besar, ada yang menyebut tentang hikmah. Kenapa nak kena buat macam ni? Kenapa flow dia ni? Kenapa Rasulullah buat ikut sunnah ni? Ni hikmah dia ni. Hikmah dia ni. Satu ni, apa jua ni, hikmah dia ni. Apa jua perkataan perbuatan baik yang dimulakan dengan bismillah, maka dia akan mendapat apa? Bonus? Berkat. Berkat. Ini dia kita kena apa? Bukan memanggil. Apa perkataan dia? Barakah. Apa perkataan dia panjang sesuai Dia menjemput. Okay. Dia ada right word. Barakah. Macam kita kata jemput datang, barakah, jemput datang, jemput datang. Barakah ni nak jemput bukan macam kita hantar kad kahwin. Jemput datang, nak saya kahwin, jemput datang, jemput kan. Macam kita buat open house lah. Dah lama tak buat open house kat sini Dulu buat aku tengok makanan Sabah, makanan Napur semua penuh. Yang betul dah makanan Kelantan, makanan Napur, pengsan masuk. Masuk dah pengsan dah, belum makan lagi. Jemput. Kita jemput dah. Tapi barakah ni, dia tak boleh jemput macam kita jemput orang. Jemput, datang kat aku jemput tak boleh. Dia nak datang, dia tengok apa benda. Sebut tak bismillah. Sebut tak a'udzubillah. Tapi yang Rasulullah kata, bismillah. A'udzubillah ni, kita jemput barakah, kita nak halau satu makhluk. Barakah ni makhluk juga. Nak halau satu makhluk. Makhluk tu nama apa? Tu setan tu.
Makhluk tu nak halau dia, kita tak boleh halau, tak nampak dia. Tapi kita boleh minta lindung. Allah Ta'ala boleh halau dia. Allah Ta'ala tak bagi dia datang kat kita. Itu kita baca, A'udzubillah. Nampak? A'udzubillah, halau yang mengganggu, halau yang mengacau, halau yang memberi was-was. Lepas tu dah halau dia, jemput pula satu benda yang kita selalu sebut, berkat. Itu nama dia, barakah. Jadi, wuduk ni nak kena belajar macam ni. Biar kita tahu kita ni menjemput barakah, menghalau makhluk yang jahat, yang ganggu. Itu nama syaitan. Nama syaitan dan nama dia. Dengan apa? Baca ta'awuz dan baca basmalah. Menjemput barakah dan menjauhi atau kita kata menghalang itu syaitan. Itu tujuan ni. Bila kita faham tujuan, kita nampak, kita ada semangat nak buat. Kan? Kalau kita pun tak faham, selama ni kita cakap je bismillah, kita cakap je auzubillah, kita cakap je begitu, kita cakap je begini. Tapi kita tak nampak apa purpose dia, apa matlamat dia, kenapa kita buat. Tu yang kita tak semangat nak buat. Tapi kalau kita nampak kenapa kita buat, baru kita nak buat. Jadi sekarang ni nampakkan dulu. Nampakkan dari segi ilmu dulu. Nak jemput apa? Barakah. Apa yang baik ni barakah ni kalau ada? Barakah ni apa? Apa yang kita selalu kata ni? Barakah ni maksud apa? What is a definition of barakah? Kebaikan yang bercambah. So, kebaikan yang bercambah. Kalau khair dia baik. Kan? Khair dia baik. Tapi barakah, dulu guru cakap, dia bukan khair. Dia baik yang bertambah-tambah. Dikatakan bercambah. Yang kita selalu cakap lah, kalau makanan tu berkat, dia akan beri tenaga untuk kita taat. Tenaga tu jatuh pada taat. Tak nampak masalah kat slide? Kabur? Kabur jauh. Pada tak kespek ke? Dia macam saya lah. Boleh pun kabur jauh juga. Tapi tak ni. Tak kuat. Tu malas nak kespek ni. Ni spek ni spek dekat. Kalau kita nampak kita rasa barakah ni dikatakan kebaikan yang bercambah. Maknanya bila wuduk dia akan bagi lagi kebaikan lain. Dengan apa? Dengan panggil barakah ni datang kat badan kita, datang kat hati kita. Dia syarat dia nak datang, dia mesti panggil dia bukan dengan jemput. Bukan. Tapi dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Sama lah macam benda lain. Kita masuk kerja, kita sampai office, kita on laptop. Sini kan laptop ke komputer? Komputer Kita tekan butang komputer tu, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk, kita cakap Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak start enjin kita cakap Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak masuk rumah ke nak keluar rumah, sebut perkataan tu. Kenapa? Nak panggil barakah datang. Rumah tangga kalau barakah, dia payahlah nak bergaduh. Tapi kalau rumah tangga tak barakah ni, tu yang panas dia tu. Panas bukan panas cuaca. Cuaca memang panas lah. Buka pipe pun air panas. Tapi panas ni hati. Hati jadi panas. Kenapa? Tak ada barakah. Barakah. Jadi masuk rumah baca bismillah. Ambil wuduk baca bismillah. Tuntut ilmu baca bismillah. Supaya ilmu ni, lepas tu permulaan kitab ni kita tengok mana-mana kitab. Ni pun sama dalam peruntut ni. Dimulakan dengan bismillah. Kalau kita perasan lah. Kenapa tuan-tuan guru kitab ni dimulakan dengan bismillah? Mereka faham benda ni. Jadi dia tulis ni mengharapkan kebaikan. Kita belajar, mula kelas, kita baca bismillah, kita harapkan kebaikan. Lepas tu saya mula ngajar, sebelum beri salam, saya sebut bismillah. Kenapa? Harapkan kebaikan. Lagi satu, kalau saya beri salam, saya mulakan dengan bismillah. Kalau orang tak jawab, orang tak berusaha. Itu lagi satu Imam Nawawi cakap.
Kalau orang tak jawab, orang tak berdosa. Sebab apa? Saya mulakan dengan bismillah. Saya mulakan dengan perkataan lain. Kalau kita masuk rumah, kita panggil husband pula. Husband. Susahnya nak cakap orang putih ya. Bukan husband. Orang Jerman pun tak cakap husband. Kita panggil abang, bang, Assalamualaikum. Kalau abang tak jawab, abang tak dosa. Kenapa? Kita ada cakap perkataan lain. Kalau kita balik rumah, Assalamualaikum. Orang dalam rumah tak jawab, dosa. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab dia. Kita panggil Kak Long. Panggil kita punya kakak, anak kita. Assalamualaikum. Kalau dia jawab. Kalau tak jawab, tak dosa. Kenapa? Ada perkataan lain yang disebut sebelum tu. Lepas tu, dulu guru-guru kata baca bismillah. Lepas tu dia jemput barakah pada majlis. Kita kena sebut bismillah. Jadi orang datang belajar bismillah. Ulama yang menulis kitab bismillah. Okey, ni. Lepas tu, dia ada satu perbuatan. Ni. Kenapa ikmah ni basuh dua tapak tangan ni? Kenapa ikmah ni? Kerana kita nak gunakan tapak tangan untuk adah air. Untuk masuk mulut dan masuk hidung. Ni. Jadi nak masuk mulut ni, air ni kat sini. Jadi kalau tangan ni dia kotor, atau ada apa-apalah, kuman apa-apa lah. Omicron, tak apa benda kuman aku tak tahu nama. Omicron. Tak apa nama kron tak tahu lah. Basuh lah. Supaya jangan masuk mulut dulu. Dia masuk hidung dulu. Lepas tu ulama kata, sebab kita gunakan tangan ni tak ada air, untuk masuk hidung, masuk mulut, basuh tangan ni dulu. Tapak. Itulah hikmah dia supaya air masuk ni tak kotor. Tak kotor dengan apa-apalah tangan kita, debu ke apa benda yang kita pegang kan. Tangan kotor ni tak pegang. Pegang benda. Bukan pegang macam ni, pegang macam ni. Pegang pada batin tangan ni. Ni batin tangan ni. Dia pegang. Macam saya cakap lah. Dulu saya pernah ambil kakak saya. Kakak saya dulu belajar kat Jeram. Balai dakwah Jeram. Saya dengan anak dia, pergi ambil dia balik. Kami makan dekat mana makan tu? Lauk yang sama. Tapi dia orang tak sakit perut. Saya kena food poisoning. Teruk. Jadi saya cerita dengan doktor, orang lain tak sakit perut, saya sakit perut. Makan lauk yang sama. Lepas tu dia kata apa? Kadang-kadang dia kata, kita pergi tandas, kita keluar tandas, kita tak bertangan. Lupa lah. Atau bertangan tak betul. Jadi dalam tandas tu, kita pegang tombol, dia kata, dia cakap tau, doktor cakap. Bukan saya cakap ni. Kita pegang tombol, dia kata wap najis ni, dia melekat kat tombol dan ada kuman. Sebab tu makruh buka mulut dalam tandas. Makruh buka mulut. Atau makruh buka mulut. Kalau nyanyi, nyanyi dan tandas, jawab telefon. Bos, tengah berak bos. Tak payahlah. Bos faham tu tak angkat tu adalah hal tu dia buat apa tu. Makruh buka mulut tandas. Kenapa? Tu kuman. Jadi, dia kata, mungkin dekat tombol tu, kat pintu tu, kita pegang dan kita tak basuh tangan yang betul. Jadi, bila kita ambil makanan, kuman dekat tangan ni, dia kena kat makanan, kita hantar di dalam mulut. Masuk dalam perut. Itu yang akan jadi food poisoning. Saya kata saya tak tahu. Ini tak tahulah mungkin hasil kajian mereka ke, tak tahulah kan. Doktor ni adalah dia punya, ada WhatsApp group dia, betul lah Ada kajian dia. Ada orang-orang yang memberi ilmu pada dia. Jadi secara lahirnya kita fikir begitulah. Lepas tu yang sekarang ni orang kata basuh tangan tu. Supaya elak kuman ni dia masuk dekat tempat lain. Rupanya begitu. Dan dalam Islam, mula-mula Nabi buat basuh tangan. Ulama yang menghukumkan, sahabat yang menghukumkan sunat.
Tapi dia ada kelebihan yang sangat banyak lah. Dia ada kelebihan yang sangat banyak. Maksudnya kalau kita nampak dia punya hikmah ni, yang mana yang pastinya tak belajar kat sekolah. Ada tak belajar kat sekolah ni? Ada tak dulu ustazah kata, baca bismillah dia menjemput barakah, baca auzubillah dia menghalau setan. Tu mungkin cakap lah. Tapi menjemput barakah ni, perkataan ni kita tak pernah lalui. Bahkan inilah antara benda yang penting dalam kehidupan kita. Apa? Barakah. Barakah ni berkat lah. Berkat gaji, dapat simpan, pergi haji. Orang tu je itu kan. Dulu ada kawan saya cerita, pakcik Pakcik ni dia dengan isteri dia dah tua lah. Dia jual ABC dia kampung. ABC pakai mesin tu. Bukan mesin tu, pakai dia ada manual tu. Ada boleh tengok ni, manual. Orang dulu kan. Dia tak ada pakai mesin manual. Dia kata pakcik ni, setiap tahun, bulan 12 dia tutup 2 minggu kedai dia. Pergi umrah. Setiap tahun. Dia ABC je. Dia ABC je. Tapi kalau budak-budak sekolah, kalau ABC tu RM1, budak sekolah 3 kupang ikut lah. Gitu. Lain aku berkah je lah. 3 kupang ikut. Budak sekolah 3 kupang. Budak sekolah 3 kupang. Agaknya modal tak lepas kot 3 kupang. Kat kampung-kampung kan, air ni ABC RM1 gitulah. Kalau order Grab ABC RM8. Apa pun terdarah tak tahu. Order Grab tu. Datang tengok isi pun tak ada. Ini ABC ke A, B, C, D, E, F, G. Ingat cucu saya kat Semenyih bagi duit, dia kata dia nak beli ABCD. Dia kata apa pula ada D ni? Oh ada D lah, ABCD je dia. Kalau tolak dia saja sambung ABCD. Lantaklah ABCD. Ni basuh. Ni basuh. Ni basuh. Masuklah. Maknanya mungkin kena ubah sikap lah. Tak nak buka pipe je, pom basuh muka. Nanti tangan ni tak apa pegang kuman-kuman ke kena kat mata, betul tak? Kena dekat ni, dekat itu. Nanti tumbuh jerawat, tak apa benda. Kenapa? Tangan ni kotor, tangan kotor ni dia sapu pada muka. Tu makan ni elok basuh tangan, kalau pakai tangan lah. Wuduk ni nak masuk air dalam hidung, elok basuh tangan gitu. Okey. Lepas tu, ni pula kumur. Apa hikmah ni dua ni? Ni. Apa hikmah ni dua ni? Okey. Dua ni, dia punya hikmah dia apa? Tingkat 7 yang kena COVID ni. Kata ramai. Dah sembuh dah. 8,500 sembuh. 8,500 sembuh. 8,500 sembuh. Tak, yang kena COVID ni dah okey lah. Kat rumah. Kuarantin dah. Tak ada yang tenat lah. Okey lah, Alhamdulillah. Sekarang ni sesama sikit je COVID. Batuk sikit je COVID. Tak tahulah. Dah 3 dos pun COVID juga. Lepas ni nak kata nak 4 dos. Lunyai ke tangan. Okey. Ini apa hikmah dia? Okey. Dia yang pertama ni. Dia kata ini adalah kalau kita mana butang delete. Kita delete tak jumpa. Okey ni. Ini dikatakan hikmah dia apa? Mengesan air. Mengesan apa nak kata mengesan. Nak tahu ini bersih tak bersih? Betul kata apa? Mengesan apa? Ciri, bukan ciri. Apa? Keadaan. Keadaan atau status. Tahap. Status. Tahap Ustaz. Tahap. Status. Tahap. Tahap ke? Tahap kebersihan. Tahap kebersihan ke status air. Status. Yang komor-komor ni, dia kesan apa? Dia kesan bau. Dia kesan bau. Rasa. Dan dia kesan rasa. Kalau itu masin ni, apa tahu garam kat air ni? Masin.
Air laut tak apa. Air pipe rumah kita. Rasa klorin. Bau klorin. Tak boleh ambil wuduk. Tak boleh ambil wuduk. Kalau karat tak apa. Karat tu dah memang laluan dia. Tapi kalau karat pun kita pun, kalau saya tunggu sekejap. Nak ambil air karat tu nak letak masuk mulut oh ngeri juga. Betul tak? Tunggulah kejap. Kalau rumah tak ada air, tiba-tiba ada air, tu yang karat tu. Tunggu kejap dia normal lah balik. Dia kesan bau. Kalau yang ni, bagi satu, yang ni, dekat sini, dia kesan apa kat sini? Oh, dia sebalik lah patutnya. Ni kan bau. Bau kat sini. Yang ni kesan apa? Rasa. Ni rasa. Balik. Sorry. Ada tulis ni tak? Mengesan perubahan sifat pada air. Kalau kita rasa lain, kita ambil air daripada mineral botol katakan. Kali kita komuk, kenapa rasa masin? Rupanya anak kita tak garam. Bila dah rasa masin, tak boleh ambil wuduk sebab nama dia dah air garam. Air itu telah berubah. Budak-budak kan dia pandai macam-macam tu kan eksperimen dia. Dulu anak saya kan, dia kecil kan, dia pernah mandi dengan sangkik. Tahu? Sangkik, dia curak kepala dia. Tercurak kepala. Lepas tu umur dia berapa tahun dah? Sekarang umur dia lebih lah. Saya rasa 5-6 hari saya cium kepala dia bau urin. Basuh pun hilang tapi dia bekas tu. Dia keluar kepala dia. Oh, budak-budak ni eksperimen ni pelik-pelik je. Jadi kalau kita rasa air tu masin, tak boleh ambil wuduk. Kenapa? Dia bukan mutlak, dia berkait. Berkait dengan apa? Mungkin garam. Garam. Jadi bila komo-komo dah trace. Oh tak boleh pakai air ni. Kenapa? Sebab lepas sedut air ke hidung, barulah mula satu anggota yang wajib. Nama dia apa? Nama dia muka. Jadi kita dah stop diri kita, jangan pakai air ni. Kenapa? Kita dah kesan tak sunat. Jadi fungsi ni, komor-komor ni, air dari hidung ni, fungsi dia kesan. Ini yang ulama ajar lah. Ini saya belajar dulu ni. Kalau kita tak belajar ni wuduk cara macam ni kita pun tak tahu kenapa. Kenapa nak kena, ni kalau anak tanya, "Ma, kenapa nak kena komor-komor bersihkan mulut satu hal lah. Ada lagi satu watak, ada lagi satu peranan. Apa? Kesan air. Kenapa masuk air dari hidung? Kesan air. Membersihkan hidung satu hal. Kesan air. Kesan air apa? Kesan air benda ni ada busuk ke? Kalau ni tak sempat masuk hidung kan. Kalau kita buat macam ni pun dah bau dah. Kecuali lah kena COVID. Kena COVID hilang apa? Hilang diarrhea. Buah saya kata, sampai pampers anak dia letak kat sini pun tak bau. Dia test dengan pampers anak dia berak. Dia tak bau je. Oh ya ke dia kata? Ya ke? Waktu tu dia sedar dia kena COVID. Ni makan apa? Kalau tak ada bau ni pergi test lah. Ni tak buka lagi pun saya ada bau dah. Saya tak kena COVID kot. Ada bau. Ya. Itu satu juga tu. Dia kalau air panas ni dia makro. Sebab dia beri air terlalu panas, terlalu sejuk dia makro. Tapi saya tak tahulah kenapa orang buat terapi air batu. Ada orang buat tau. Saya tak tahu. Tu saya tak tahu. Apa dia penerangan saya tak tahu. Dia rendam pada kita air batu. Saya tak ada pergi lah. Saya tengok lah dalam video dia buat kan. Terapi apa panggil apa? Sekarang macam-macam lah. Terapi warna ada. Kau ada tahu, saya nampak iklan. Tak tahu dia buat macam mana. Dia nak sihatkan kita pakai cara warna. Tak pada saya, ikut hadis ni makan saudak, makanlah saudak. Habis itu. Beli saudak kat rumah, makan. Rasulullah kata,
botol saudak ni dia menyembuhkan penyakit kecuali tua dan mati. Kalau tua tak boleh elak. Tua memang takkan tua. Mati tak boleh elak. Jadi kita yakin Rasulullah kata itulah usahalah gitu kan atas keyakinan hadis. Nak makan ubat apa, nak beli vitamin, pergilah beli. Tak ada masalah. Okey. Sebab lepas ni, lepas nak angkat ke atas lagi ni, muat lah. Nak angkat ke atas lagi. Nak cerita bawah ni. Okey. Lepas ni barulah mula satu perbuatan yang wajib. Ni nama dia apa? Ni basuh muka. Kat sini basuh muka. Jadi kalaulah dia dah kesan dekat atas, air ni macam mana tak elok ke, macam mana ke apa kan. Bau apa busuk ke apa benda ke, maknanya bila dia kesan, di sini kalau okey, dia bagi signal, proceed. Kan? Tapi kalau sini tak okey, dia bagi signal, stop. Kenapa? Ini baru mulanya wajib. Ni. Ni nama dia apa ni? Ini nama dia fardu. Ini fardu wuduk. Ini fardu wuduk. Jadi sebelum buat fardu ni, pastikan air yang digunakan itu boleh guna. Dengan apa? Ada satu indikator beritahu. Apa? Hidung dengan mulut. Ni. Dulu ada belajar wuduk tak? Ujian surau ada belajar tak? Ada belajar nyanyi tak? Ni tak belajar Maknanya tak lengkap belajar lah. Tak lengkap. Pernah dengar tak perkataan menjemput barakah? Bukan untuk wuduk. Menjemput barakah agar di hati ini dia singgah. Itu nama sajak lah tu. Naklah. Ni benda ni yang, perkataan ni yang kita kena pegang tau. Kalau kita faham, kita kena pegang, ruginya tak baca bismillah. Kenapa? Tak panggil dia datang. Tak panggil aku tak datang. Kau tak jemput. Kau tak jemput aku datang hidup kau. Apa dia? Barakah. Dan aku akan datang bila kau baca bismillah. Kalau dia boleh bercakap lah. Dia sembai kita. Sembai nak datang ni. Nak masuk di hati kita, nak datang kat fizikal kita, nak datang kat tenaga kita, nak datang kat mata kita, kat telinga kita, nak datang. Tapi kau jemput aku datang. Dengan izin Allah, aku akan datang. Aku siapa? Akulah barakah. Tapi baca bismillah pun tak ada. Makan pun tak baca bismillah. Taklah disyaratkan angkat tangan apa, tidaklah. Sebelum masuk mulut tu baca bismillah. Baca seorang tak apa. Tak baca ramai tak apa. Baca seorang tak apa. Sebelum mula kerja tu baca bismillah. Sebelum apa-apa buat kebaikan, baca bismillah. Kenapa? Nak panggil makhluk yang mahal ni. Nama dia apa? Nama dia barakah. Barakah. Okey. Jadi baru sini basuh muka. Dan dekat sini ada dia punya Allah. Dekat sini ada disertakan apa ni? Niat. Ini disertakan niat. Ni sertakan qasdun syai' muqtarinan awwalun bi fi'li. Menyengajakan satu perkara dengan menyertakan. Muqtarinan tu. Muqtarinan ni menyertakan pada awal perbuatan. Jadi awal perbuatan wuduk ni bukanlah baca ta'awud, bukanlah baca bismillah, tetapi awal wuduk ni dikatakan ialah pada basuh muka. Ini awal perbuatan ni. Basuh muka ni awal perbuatan. Kenapa? Awal perbuatan yang wajib pada perbuatan itu nama dia awal perbuatan. Bukan niat. Tapi susunan pada wuduk selalunya niat. Tapi sertaan dia pada basuh muka. Tu saya kata kena belajar lengkap macam ni.
Nampak the whole picture dalam kepala kita. Okey. Membasuh kedua tapak tangan. Okey. Ni. Perkataan basuh ni. Apakah syarat yang dikatakan basuh? Mestilah padanya Air mengalir. mengalir air. Kalau tak mengalir air, tak nama basuh, dia nama apa? Sapu. 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 Sapu apa? Sapu kepala, sapu telinga. Tak mengalir air. Sapu lantai kat rumah. Sapu lantai kat rumah, taruh air ke? Tak. Basuh lantai, tu dia beza dia. Dulu ada makcik kata, tak faham lah sapu basuh. Makcik sapu lantai pakai air tak? Tak pakai. Itulah sapu. Tak ada orang sapu lantai pakai air. Tapi kalau orang kata basuh lantai, tu memang pakai air. Sapu kepala, mengalir air. Tak mengalir air, tak wajib. Mengalir pun tak apa. Sapu telinga, tak wajib mengalir air. Sah. Dapat pahala sunat. Basuh muka, mesti mengalir air. Basuh kaki, mesti mengalir air. Tu yang kalau kita angkat tangan gitu kan. Lepas tu kita tarik. Kita tarik tu dia mengalir tu. Air tu kita tarik, dia lalu kat botol wuduk. Tu nama dia basuh. Lepas tu wuduk ni kan ada dua perbuatan. Satu basuh, satu sapu. Sunat pun ada perbuatan. Satu basuh, satu sapu, satu baca. Satu basuh, satu sapu, satu baca. Kalau fardu, satu basuh, satu sapu, satu apa lagi bahagian dia? Tertib. Tertib, niat. Jadi empat keadaan yang beza. Okey. Basuh tapak tangan hingga pergelangan. Pergelangan mana? Pergelangan dia ni Ni. Bengkok ni. Yang bengkok ni pergelangan. Ni. Lepas tu aurat dalam semayang tu ke sini kan. Kalau semayang terkeluar tangan, tak batal. Kalau terlukung pendek tu bahaya. Terlukung pendek, kita pakai baju macam ni, kita tak pakai sarung lengan, itu ada bahaya sikit lah. Lepas tu kalau semayang tak ada terlekung, pastikan pakai ni. Hand sock. Yang nak selamat hand sock tu, biar sampai dia sangkut dekat sini. Jadi dia ada kat sini. Biar dia lebih lah. Kalau kita pakai ngam-ngam, tu cukup sini kan. Nanti kita gerak-gerak, semayang tak buat terlekung, kita tarik. Itu yang tak sah semayang. Kenapa? Terbuka aurat. Eloknya buat terlekung lah. Ulama dulu dia ada design terlekung kan. Panjang ni, begitu. Lepas tu perempuan kalau semayang selalu tangan tak nampak. Bukan sampai sini. Sampai sini dia tutup. Betul tak? Jadi jaga-jaga waktu angkat ni. Waktu angkat, kalau terlekung ni terangkat sama. Kalau daripada sana, orang boleh nampak kita punya ni, orang perempuan, kan dia batal. Dia terdedah. Kalau dia angkat begitu, dari sini tak nampak. Tapi dari bawah nampak, tak apa. Kan terlekung kan bila kita macam ni kan dia. Dari bawah kan nampak, dari bawah tak kira. Tapi kalau dari depan, dari atas, dari kiri, dari kanan, batal semayang. Terdedah. Walaupun tidak ada orang keliling. Kalau kata Ustaz tak ada orang, bukan orang nampak. Terdedah. Dulu arwah Ustaz Badli Yamani, dia bagi contoh lah budak-budak apa. Ramai orang semayang dia kata baju Melayu tak pakai butang. Tak pakai butang dia kata. Butang tu buka. Habis tu kain ni, dia kata, huruf boncit, kain ikat bawah pusat. Orang lelaki ni. Kain ikat bawah pusat. Bila semayang dia kata, begitu Ini tak pakai butang. Jadi ini jatuh. Maksudnya kalau lah orang lalu, dia terdedah untuk nampak pusat dia. Dia kata. Jadi batal salat. Batal salat. Kamera jatuh. Dia pun tak apalah. Okey. Jadi kenapa? Nampak dari atas. Terdedah dari atas. Kalau di bawah tak apa. Sebab tu eloknya solat ni,
Satu butang ni, satu lagi kita ada baju kat dalam, t-shirt ke apa benda ke. Dan pakai kain, pakai jubah, eloknya ada seluar panjang kat dalam. Kalau perempuan keluar rumah pakai kain macam ni, elok pakai seluar panjang kat dalam. Sebab apa? Rasulullah dah doa. Allah merahmati perempuan yang memakai seluar celana di dalam pakaiannya. Bila mana apa? Bila mana seorang perempuan jatuh daripada unta, jatuh depan Rasulullah, Rasulullah buat macam ni. Sebab kalau jatuh kan kadang-kadang terselak kain. Maka sahabat kata, wahai Rasulullah, dia memakai celana. Celana ni seluar lah, seluar panjang. Rasulullah kata, moga Allah merahmati perempuan yang memakai celana dalam pakaian dia. Lepas ni kalau pakai seluar panjang kat dalam, ada doa Nabi. Pakailah apa-apa, tracksuit ke apa benda ke. Jangan pakai yang ketat tu. Apa nama tu? Tight in. Legging. Nama pun leg. Kaki-kaki. Pakai legging, naik motor. Memang tak nampak kulit, tapi nampak bentuk kaki nampak. Nampak betis tu macam pokok getah ni betis tu. Betis pun macam tu. Bukan kecil-kecil betis. Putrajaya sampai ke KL. Orang tengok naik motor, orang nampak betis dia, bentuk betis dia. Walaupun betis tutup dengan legging. Dia tutup warna kulit, tapi dia tutup bentuk. Berdosa lah, berdosa. Berdosa sampai Putrajaya. Nanti balik lagi. Ada sini pula, suami dia ambil sampai mana rumah, Selayang. Orang tengok atas motor. Orang kereta tengok. Nampak bentuk-bentuk dia. Nampak bentuk. Berdosa. 30 tahun kerja. 30 tahun buat dosa. Bukan sikit. Macam saya katalah. Pakai kau lengan. Pakai tak? Tok. Kenapa pakai lengan? Kan kerja dengan lelaki. Mutada, ni file ni yang kau nak kan? Nampak? Nampak ni? Nampak ni? Boleh kata ambil file tu? Kerja, mouse. Tolak mouse ni. Jangan ni. Orang lelaki lalu. Betul? Orang tengok. Alah ustaz, takkan dia tengok ni seronok. Dia bukan soal seronok tak seronok. Bukan soal tu. Soalnya kita tak boleh dedah. Kecuali kalau lah dalam ni perempuan Islam semua, lelaki tak pernah masuk. Okey, ni okey. Tutup, ni tingkap tutup. Gelap. Bagi tinted. Pergi depan. Men are not locked. Apa-apa dekat kaunter. Dekat kaunter ada perempuan jaga. Macam salon muslimah apa. Orang lelaki tak boleh masuk, tapi anak dia keluar masuk. Anak dia keluar masuk, suami dia dah siap. Tak faham betul lah. Bini kau tengah gunting rambut orang. Orang ni orang perempuan. Betul tak? Kau dah siap. Apa? Patut bini ni kita panggil. Dah siap. Panggil. Tak boleh selak. Ni orang tengah dedak aurat ni. Faham kan? Kadang-kadang yang tukang gunting pun tak pakai tudung. Manalah berkat. Dia pun tak pakai tudung keluar. Dia buat salon muslimah. Ni nak kena pilih-pilih orang jugalah. Nak kena pilih-pilih orang juga. Kalau nak berkat ni, nak kena pilih orang juga. Supaya dia buat oleh tangan yang taat. Tangan yang taat, dia menghasilkan perbuatan yang berkat. Kalau kita minta buat tangan yang tak taat, tengok muka dia pun dia, dari cara tengok muka pun tahulah. Ukur bulu kening, apa benda semua. Atau yang gunting dia lelaki yang tidak ditentukan dia punya identiti. Lelaki ke perempuan ni? Faham tak? Tak tahu identiti. Kan selalu ni kadang-kadang orang sini yang kerja. Tak apa kak, saya gunting akak bagi cantik kata. Kau ni lelaki ke perempuan? Lelaki kak? Lelaki tak boleh lah gunting. Gunting atau perempuan? Tak boleh. Mana boleh tengok rambut kita kan? Mesti perempuan. Perempuan ni kalau boleh perempuan yang kita pada zan kita, dia ni okey lah. Jaga aurat ke apa. Memang nak perfect, macam jumpa perfect lah. Dia ni okey lah. Maknanya mungkin sambil gunting ni, dia tanya kita duduk mana, okey.
Tapi kalau sampai gunting ni dia ajak kita ngumpat, ni lesen. Atau dia ngumpat suami dia, jangan gunting lagi. Tak berkat. Tu nak kena pilih orang juga. Ni apa ni? Basuh muka, pergelangan. Ni pergelangan. Improve yourself, pakai sarung lengan. Improve yourself. Kena improve. Ni zaman orang makin mengejut banyak ni. Hari ni kena COVID, besok meninggal. Oh, sangat menakutkan. Tengok baca-baca cerita lah. Pakai. Peduli orang nak cakap apa. Orang yang cakap itu dia tak boleh tolong kita dalam kubur. Faham? Dia tak tolong kita. Dan dia tak boleh tolong kita. Lepas tu jangan peduli cakap. Kita pakai, nanti kita pakai, dia nampak kita pakai. Assalamualaikum, Ustazah. Baru pakai sarung lengan Ustazah. Tauhid pun tak faham lagi. Ini pun tak pernah dengar. Orang dah pilih dah. Assalamualaikum Ustazah. Kita kenapa dia panggil aku Ustazah? Oh, aku pakai ni. Tak apa. Ujian yang pertama. Betul lah. Dulia aku nak bagi aku apa, kau panggil lah. Kau pun kau boleh tolong aku. Betul tak? Aku kena seksa nanti satu aurat. Aku tak tahu aurat ni dah 30 tahun. Aku pakai ni pun lagi 2 tahun nak pencen tau. Nasib baik aku pakai. Kalau Allah tak bagi aku taufik, tak pakai sampai pencen. 30 tahun kerja, 30 tahun dah aurat tak pejabat. Apa rezeki itu berkat ke kalau kita aurat? Itu dah berkat. Betul. Asyik tak cukup, asyik bergaduh dengan pasangan, pasal duit. Kenapa? Rezeki tak berkat. Antaranya kita buat dosa pejabat. Apa dia? Tanpa sedar. Bukan curi dia orang, tak. Pakai baju ketat, pakai wangi-wangi. Kan dosa pejabat tu kan, perempuan kan. Pagi-pagi masuk dan datang sini, lift tu buka, masuk 2 orang perempuan, mabuk je. Satu bau jebon, satu bau ebon. Pakai mask ni bukan nak elak COVID, pening bau perfume. Lepas tu tingkat 5 dia keluar. Masuk pula lagi seorang. Entah bau makbon apa benda tak tahu. Oh, cepatlah keluar. Betul, kadang-kadang kita masuk lift kosong. Bau wangi. Wah, dia lagi bimbang. Ini tak jin ke, putih bunian ke, bau perfume orang. Bau apa? Bau? Shampoo? Shampoo sampai bau masa tu. Kuat. Kadang-kadang bau perfume kereta. Saya kata macam mana perfume kereta boleh bau dalam lift? Kadang-kadang tak baik lah. Ada juga dalam kelas kan kadang-kadang kan. Lepas kita mengajar, Ustaz nak tanya soalan. Dia datang dekat, saya dah bau dah perfume dia. Ni maknanya perfume dia kuat. Tak boleh. Orang perempuan tak boleh gitu. Dia boleh pakai perfume. Tapi kita kena measure. Kalau orang lelaki ni kita lalu, dia tak boleh bau. Buatlah macam mana pun. Jadi dia tak boleh bau. Kalau dia bau, kita berdosa. Jadi kita buat dosa di pejabat. Itu rezeki tak berkat. Rezeki tak berkat. Tu saya kata tu makcik yang jual air batu tu tak tahu pergi umrah. Bukan duit anak dia. Anak dia pun kerja-kerja biasa je. Dengan duit tu dia boleh pergi umrah. Ni pergelangan kat sini. Pergelangan kat sini. Jadi sunat basuh kat sini. Dia kata dia had ni. 2 tapak tangan hingga pergelangan. Ni tapak. Kau nak basuh atas pun tak apa. Tak ada masalah. Sampai sini. Bukan sampai sini. Okey. Basuh ni yang eloknya 3 kali. Dalam kitab Fathul Gharib dia kata, apa saja kau buat sama ada sunat atau rukun atau fardu dalam wuduk, kau buat 3 kali. Baca bismillah 3 kali. Baca auzubillah 3 kali. Baca doa yang kita belajar 3 kali. Lepas tu basuh tangan ni 1, 2, 3. 3 kali. Okey. 3. Berkomor-komor. Okey. Buat kita baru, kita dah penuh. Ini kopi. Kalau tak kopi, nanti baca balik, ni apa ni? Dia punya tajuk ni jangan lagi. Sunat wuduk. Apa nama dia punya sunat? Okey, saya salin lah. Kita tak ada masa. Nama sunat dia
berkumur-kumur. Okey. Dengan masuk air dalam hidung. Dalam mulut lah, di hidung dah. Dalam mulut, sama ada diedarkan atau tidak. Yang eloknya diedarkan kemudian diluahkan. Okey. Ni. Kita nak bagi dia sempurna lah. Nak bagi sempurna. Kita kena buat 3 step. 3 perkara. Kumur-kumur ni. Kita buat yang terbaik lah. Ni, masuk air dalam mulut. Satu. Nombor 2. Edarkan. Tu edarkan tak? Edarkan. Jalankan. Edarkan. Nombor 3. Luahkan. Luahkan. Ni betul luahkan. Inilah yang dikatakan dalam kitab yang elok. Yang elok apa? Apa yang elok? Afzal. Ini nama dia yang afzal. Jalankan dalam mulut lah. Lepas tu luahkan, keluarkan balik. Tapi keluarkan saja, bukan hei. Orang sebelah kata kau hajar dia ni. Ada orang buat gitu kan? Ada orang dia nampak tak orang buat? Macam dia kan ada doktor ajar kan, kalau kita sakit tekak, sakit apa, mulut sakit, ada luka, ada ulcer, kan dia kata, apa bukan tadi? Orang putih tu? Gargle, apa? Gargle. Bukan Google Gagal. 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 Gargle. Gargle. Kalau Melayu kata apa? Berkahak. Macam ubat tu lah, ubat yang untuk tekak tu. Dia dulu ubat. Kalau wudu tak perlu itu. Kalau wudu dia suruh apa? Hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam mengedarkan air. Lepas tu, keluarkan balik. Ada dulu saya dengar guru kata, masa keluar tu, sunatkan keluar tu bukan buka keluarkan mulut. Buka keluarkan air. Tak. Dia macam mana? Puk. Macam budak main Ultraman tu lah. Tahu budak main Ultraman? Tahu tak? Bukan sembuh. Dia keluar tajam. Apa yang kalau? Pancit. Ni kalau kat sungai, pancit. Ni Pancit. kalau kat sungai Pancit. ni duduk ni. Ambil pan. Ada dulu, ada ustaz dia, saya dengar dia cakap gitu. Dia cara keluar dia gitu. Maknanya dia ada cara masuk, dia ada cara keluar. Afdal dia macam ni. Afdal dia macam ni. Maknanya proses ni kena ikut, baru dapat markah penuh. 3/3. Kalau masuk air saja, telan, markah edar tak dapat. Markah luar tak dapat. Masuk air, edar, tak luar, telan. Markah luar tak dapat. Markah luar tak dapat. Ada lagi satu yang tak ada dalam ni. Dia kata apa? Ada lagi satu. Yang lebih afdal, dia kata doa. Tambahlah sikit doa. Kami tak nak doa kan kumur-kumur. Kali kita belajar lah doa. Doa dia lebih kurang macam mana? Lebih kurang lah Ya Allah. Salin lah. Selama ni tak tahu pun ustaz umur ni dia doa. Memanglah tak tahu, tak belajar. Memang tahu. Ya Allah, jadikan lidahku mudah menyebut
namamu dan membaca kitabmu. Dan ada juga dalam kitab lain, dia tambah ni. Ni saya nak tambah. Tak apa, dia tambah sekali. Sebab ni syur daripada ulama'. Dan kekal ia dalam kalimah syahadah sewaktu hendak mati. Sebut nama ni apa? Sebut nama ni zikir. Ada orang tak pernah zikir pun. Minta dengan Allah, engkau mudahkan lidah aku ni sebut nama engkau. Kalau tidak nanti dia banyak cakap, dia sebut benda lain pun tak ada manfaat kadang-kadang. Lagi minta dengan Allah, baca kitab ni baca Quran. Baca Quran atau ulama' kata boleh juga kita kata mengaji, macam ni kitab-kitab syarak kan, kita baca pun okey juga. Itu juga kitab juga dikatakan. Tapi pada khusus ni baca Quran. Ramai orang tak baca Quran. Tak pernah, satu hari 3-4 muka tak dapat. Tak boleh gitulah. Tak boleh gitu. Kalau kita tak baca, kita minta dengan Allah. Ya Allah, mudahkan lidahku. Waktu mana? Waktu kumur lah. Kalau kumur ini dalam tandas, doa ialah nanti. Itulah yang terbaik yang kita boleh buat. Lepas tu, kekal ia dalam kalimah syahadah. Ini dalam kitab lain sebut. Kalau kitab Bidayatul Hidayah, ini 2 je. Jadikan lidah aku mudah menyebut namamu dan membaca kitabmu. Maksudnya mudah dia baca Quran, mudah dia zikir. Mudah. Kenapa nak kena minta mudah? Rasulullah kata dengan Mu'adz bin Jabal, dia kata apa? Wahai Mu'adz, semua kebaikan akan mudah bila Allah mudahkan. Tapi nak mudah ni nak kena minta lah. Nak kena minta. Betul tak? Kalau kita begitu menduga, kalau orang tu tanya kita, okey, sebelum saya tanya, awak ada permintaan tak? Boleh tak kita kata, tuan, tanya saya mudah-mudahan lah. Boleh tak? Dan dia boleh bagi tak kalau nak bagi? Dia boleh bagi tak? Kalau nak bagi, dia boleh bagi tak? Boleh? Boleh. Siapakah nama Perdana Menteri Malaysia? Boleh jawab? Okey, dah, boleh. Boleh? Siapakah nama Menteri Pembangunan Luar Bandar? Aku tak tahu. Mana nak tahu? Baru duduk, ni tukar. Minggu lepas ni mengajar dekat Kementerian Belia dan Sukan. Dia tanya, engkau punya bos apa nama menteri tu? Saya tak tahu nama dia apa lah. Bos tukar rasanya kan. Kalau dia nak tanya gitu mudah. Dalam kubur tak cakap. Dalam kubur malaikat muka nangkir tanya aku yang mudah-mudah lah. Alif bata ke dah lah. Tak boleh. Dia ada standard question yang Nabi dah sebut soalan dia. Dia kena ikut SOP. Soalan tu soalan tauhid. Tahu? Dia tanya, kau baca iftitah? Tak tanya. Itu bukan dia test iman. Kalau tak belajar tauhid ni berat. Ni sangat berat. Okey. Ni doa. Ini yang afdal. Tapi yang bawah ni dia katakan ni bawahnya apa? Bawah ni dia katakan lebih afdal. Ni lah bawah ni lah. Jadi eloklah. Ini saranan ulama, ini lebih afdal. Okey. Begitulah faham. Jadi buat yang ni afdal ni baik, elok. Yang ni yang kita kata baik kan. Buat ni 3 dalam pada komo-komo tu lah. Masa komo-komo tu kita doa lah nanti kita memang nak baca mulut pun boleh. Mulut penuh air. Betul tak? Ingatlah nanti kita, ya Allah, betul lah. Rayu dekat dia lah. Kau jadikan lidah aku mudah nak sebut nama kau. Mudah nak baca kitab kau. Dan jadikan lidah aku ni kekal dia. Bila nak mati dia sebut la ilaha illallah. Paling kurang. Paling kurang. Itunya Rasulullah kata, akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka masuklah dia pada syurga. Kenapa? Sebab confirm dia mati dalam Islam. Akhirnya dia akan masuk syurga juga. Walaupun dia mati buat dosa.
Bukan maknanya bila disebut la ilaha illallah, bisa masuk neraka. Tak. Kalau ada dosa, dia akan masuk neraka. Tapi confirm dia akan masuk syurga. Kenapa? Sebab dia mati dalam Islam. Tu nak kena faham bab tauhid ni. Okey. D. Nanti sambung. Tak, nanti email ni kat saya pun tak? Dia bagi email dia Saya nak masuk kat file. Okey, nak tanya-tanya. Sila. Kalau kita buka file, kita lama buka itu, kita letak الحمد لله 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 Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.